siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah di kau tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah di kau tidak ku rindu. Kasih dan ingatan ku hanya padamu. Tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah di kau tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah di kau tidak ku rindu. Apalah arti diri andai di kau bersedih. Tiap hala nafasku tu menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu. Demi Allah ku redha berada di jalanmu. Man ana والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul ataupun mendengar perkongsian ilmu dalam segmen Salam Duha Darul Mumtaz yang dianjurkan oleh Madrasah Darul Mumtaz, iaitu pada hari ini tanggal 26 Ogos 2020, bukan siri yang ke-8. InsyaAllah akan datang, akan ada lagi siri-siri sambungannya. Okay, baik, untuk hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya semuanya tentang satu kongsi ilmu yang bertajuk Fadilat Orang yang Bersabar. Okay, baik. Sebelum kita mulakan, ialah kita bacakan umum kitab supaya program kita pada hari ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah ataupun berada di mana saja yang sedang melihat live Facebook ataupun live streaming di page Madrasah Darul Mumtaz. Didoakan, kami pihak pendidik mendoakan supaya anda semua dimurahkan rezeki untuk hari ini dan dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. InsyaAllah. Okay, sebelum kita mulakan, ingin saya berkongsi tentang satu hadis yang dipetik dalam kitab himpunan hadis pilihan Fadilah Amal. Okay, hadis yang ke-48 dari kitab tersebut, okay, tentang fadilat orang yang bersabar. Okay, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa banyak orang Ansar meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW memberi. Kemudian mereka meminta lagi kepada Nabi Muhammad SAW pun memberikan sehingga habis apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau aku memiliki sesuatu yang baik, maka aku tidak akan menyimpannya untuk kalian. Maka barang siapa yang berasa kaya, dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menjaga harta ataupun menjaga harga diri sehingga tidak meminta-minta, akan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menyabarkan diri, maka ia akan disabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala memberi yang lebih baik dan lebih luas selain sifat sabar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini dapat kita simpulkan tentang fadilat ataupun kebesaran orang yang bersabar. Okay, sebelum kita teruskan, izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan definisi sabar itu sendiri. Okay, untuk perkongsian dan ilmu kepada kita semua, maksud sabar dapat didefinisikan sebagai menerima takdir Allah dengan ikhlas hati dan berusaha untuk mencari jalan keluar daripada ujian yang telah diturunkan kepada kita semua. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, setiap manusia di dunia ni tak terlepas daripada ujian. Okay, dan setiap manusia di muka bumi ni perlu mempunyai sifat sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Okay, setiap kali ujian yang menimpa kita semua, sifat sabar itulah merupakan satu senjata ataupun menjadi keperluan untuk kita menghadapi ujian yang telah ditakdirkan. Untuk pengetahuan puan-puan dan puan-puan semua, ujian Allah
ada 3 peringkat ataupun 3 jenis. Yang pertama, ujian fizikal. Ujian fizikal ni saya bagi contoh sebagai sakit ataupun kehilangan anggota badan, tak kira lah sebab penyakit, sebab aksiden ataupun kemalangan dan sebagainya. Kita diberikan sakit ataupun kehilangan anggota badan sebab penyakit kencing manis dan sebagainya. Itu merupakan ujian fizikal yang diturunkan kepada kita. Untuk menghadapi ujian tersebut, kita perlulah yang pertama sekali menerima takdir Allah. Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ujian kepada kita, kita perlu terima dengan ikhlas hati. Dan mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar sesuai dengan definisi sahabat itu tadi, mencari jalan keluar untuk keluar daripada ujian tersebut. Yang keduanya, ujian harta. Kita manusia dilahirkan di muka bumi Allah ini dalam keadaan pelbagai keadaan. Ada yang dilahirkan dengan mempunyai dengan ujian kemiskinan, lahir dari keluarga yang susah. Dan ada manusia yang dilahirkan dalam keluarga ataupun golongan yang kaya raya. Ujian harta ni dapat disimpulkan sebagai ujian yang kedua, iaitu anda kita diuji dengan harta kekayaan. Contoh, kita diuji dengan kemiskinan. Pertama sekali kita perlulah terapkan dalam hati kita, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perlulah berusaha untuk mencari jalan keluar. Aku dilahirkan miskin dan aku mestilah mencari jalan keluar, berusaha untuk keluar daripada kemiskinan tersebut, untuk memperbaiki kehidupan kita. Itu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kekayaan itu jugalah merupakan satu ujian sebenarnya. Di samping kekayaan itu satu rahmat ataupun satu rezeki yang Allah bagi, dan ia mungkin menjadi satu ujian kepada kita. Ujian macam mana? Mungkin ada orang dilahirkan sebagai orang kaya dan dia mensyukuri kekayaan tersebut. Alhamdulillah, orang tersebut mengenal Tuhannya dan mensyukuri nikmat yang telah Tuhan bagi, Allah bagi, dan dia mendapat pahala lah di atas kesyukuran yang dilahirkan ataupun dizahirkan. Tapi ada orang yang dilahirkan kaya dan dia tidak mensyukuri, tidak mensyukuri kekayaan tersebut. Maka kemungkaran Allah akan hadir kepada dia. Itu ujian yang kedua. Dan ujian yang ketiga ialah ujian perasaan ataupun ujian emosi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ujian emosi ni biasanya akan hadir bila mana terjadinya ataupun hadirnya ujian pertama dan yang kedua. Ujian emosi ni ujian perasaan lah yang dapat kita simpulkan. Ujian emosi ni contoh sebab apa saya katakan dia hadir selepas ujian pertama dan ujian kedua hadir, sebab contoh kita katakan ujian fizikal tadi. Contoh seorang itu kemalangan, kemudian dia terpaksa memotong kaki ataupun tangan lah, terpaksa memotong anggota badan ataupun anggota badannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian dari situ hadirlah satu ujian emosi di mana dia akan, andai kata orang tersebut tidak memiliki iman yang teguh, iman yang unggul, dan tidak mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, dia akan mula rasa down, kemudian dia akan rasa tidak dapat menerima kenyataan, dan akhirnya yang paling teruk sekali dia akan mula untuk mempersoalkan takdir Allah. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah uji aku macam ni, tak uji orang lain macam ni? Kenapa berat sangat ujian Allah yang diturunkan kepada aku? Dan kita semua mestilah ataupun haruslah menanamkan dalam diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan
sesebuah ujian kepada diri kita, kepada seorang individu tersebut sesuai dengan kekuatan ataupun kemampuan orang tersebut. Okey, itu kita perlu ingat dalam diri kita. Okey, Allah tidak akan turunkan ujian berat sesuai dengan kemampuan yang andai kata Allah turunkan kepada kita, yakinlah bahawa kita mampu untuk menyelesaikan ataupun menghadapi ujian tersebut. Okey. Itu apa yang dikatakan dengan sabarlah. Okey, dapat disimpulkan di sini sabar kita diperlukan untuk ataupun kita perlu memerlukan sifat mahmudah ini dalam diri kita bila mana ujian Allah menimpa diri kita. Okey, sesuai dengan definisi tadi, kita perlulah menerima sifat sabar, menerima ujian Allah dengan penuh sabar dan ikhlas hati, dan cuba untuk keluar ataupun mencari jalan keluar, ikhtiar untuk keluar daripada ujian tersebut. Okey, insya-Allah andai kata kita bersabar, insya-Allah kita akan dapat menerima ujian dengan tabah. Okey, baik. Untuk kali ini, untuk fadilat orang bersabar ni, izinkan saya berkongsi sebuah cerita. Okey, sebuah cerita di mana tentang riwayat ataupun kisah seorang sahabat Nabi yang amat tinggi. Okey, tahap kesabaran yang ada dalam diri kita. Okey, dalam diri beliau. Okey, maknanya ada kata kita ditimpa ataupun diuji dengan ujian tersebut, saya pasti diri saya sendiri pun tidak mampu untuk menjadi ataupun menghadapi sebagaimana beliau hadapi ujian tersebut. Okey, kisah ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Okey, Abdullah bin Muhammad atau dikenali sebagai Abu Ibrahim. Okey. Beliau menceritakan pada satu hari aku bermusafir di sebuah ataupun di sebuah padang pasir yang amat luas. Okey, sedang aku bermusafir, aku terjumpa sebuah kemah. Okey, sebuah kemah yang agak usang. Okey, sebuah kemah tu terdapat didirikan di tengah padang pasir. Okey, kemudian aku mendekati kemah tersebut dan aku memasuki kemah tersebut, dan aku dapati terlihat seorang tua yang terlantar, di mana kakinya dan tangannya kudung dan matanya buta. Okey, tetapi dalam keadaan tersebut orang tua itu amat tenang sambil mulutnya berkumat kamit mengucapkan sesuatu berulang-ulang kali. Okay, setelah diamati, Abu Ibrahim ni mendengar orang tua tersebut mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku daripada manusia yang lain. Okay, kemudian setelah mendengar doa berulang kali oleh orang tua yang terlantar tadi, Abu Ibrahim pun mendekati orang tua tersebut dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang tua tersebut tersentak, lalu menjawab salam dan bertanyakan siapakah gerangan orang yang memasuki kemah orang tua tersebut. Okay, dia pun rasa macam ingin tahu siapakah orang yang masuk dalam kemah aku di atas padang pasir ni. Okay. Kemudian orang tua tersebut pun bertanya kepada Abu Ibrahim, wahai anak muda, siapakah gerangan kamu? Kemudian Abu Ibrahim pun menjawab, aku adalah seorang musafir yang musafir di bumi Allah ini. Kemudian Abu Ibrahim pun bertanya kepada orang tua tersebut, dan orang tua tersebut berkata, aku adalah hamba Allah yang ada di muka bumi Allah. Okay. Kemudian Abu Ibrahim pun bertanya, wahai saudaraku, aku melihat kamu mengucapkan sesuatu secara berulang kali. Kamu mengucapkan Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kamu daripada orang ataupun manusia yang lain.
Okay, kenapa wahai orang tua, wahai saudaraku, kenapakah kamu mengucapkan ataupun berdoa seperti itu? Okay, aku ingin tahu apakah nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan ke atas kamu yang melebihi orang lain. Okay, kemudian orang tua tersebut pun berkata, okay, sebelum aku menjawab persoalan tuan hamba ataupun saudara, bolehkah aku meminta tolong kepada saudara satu perkara? Okay, kemudian Abu Ibrahim pun berkata, boleh, tak ada masalah, tapi kamu perlulah menjawab persoalan yang aku lontarkan tadi. Okay, kemudian orang tua itu pun berkata, demi Allah, aku mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan ke atas aku melebihi manusia yang lain. Seperti yang kamu lihat, anak muda, aku mempunyai cacat fizikal, tubuh tangan aku lumpuh, kaki aku lumpuh, mata aku buta. Tapi Allah telah memberikan, bukankah Allah telah memberikan aku lisan untuk sentiasa berzikir kepadanya? Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat melebihi daripada manusia yang lain. Sedangkan berapa banyak manusia atas muka bumi ini yang tidak dapat berkata-kata, yang bisu, tidak dapat memuji kebesaran menggunakan lisan. Dan Abu Ibrahim pun bersetuju dengan kata-kata orang tua tersebut. Okay, kemudian orang tua tu sambung lagi, terus memuji kebesaran dan mensyukuri nikmat Allah dengan katakan, aku mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan ke atasku atas akal fikiran yang waras. Sedangkan banyak orang yang di dunia ini tidak memiliki akal fikiran ataupun yang waras ataupun gila lah. Bahasa kita panggil gila lah. Yang gila, sama ada gila secara semajadi ataupun gila atas faktor-faktor tertentu. Kemudian dia pun berkata, maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan aku ataupun melebihkan aku, memberikan aku nikmat yang melebihi orang yang lain. Dan dia orang tua ini terus menyatakan kelebihan ataupun nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada beliau. Sedangkan beliau diuji oleh ujian yang amat berat, iaitu mata dia buta, tangan dan kaki dia lumpuh, dan dia hidup dalam kemiskinan. Kemudian setelah orang tua tersebut terus menyatakan nikmat-nikmat dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ke atasnya, kemudian dia pun berkata kepada Abu Ibrahim tadi, wahai tuan muda ataupun wahai saudaraku, wahai anak muda, aku telah menjawab persoalan ini. Sekarang mahukah kamu membantuku? Kemudian Abu Ibrahim pun berkata, sudah tentu wahai saudaraku. Kemudian pertua ini pun berkata kepada Abu Ibrahim, sesungguhnya aku di sini mempunyai seorang anak, seorang anak lelaki yang menjaga makan pakaiku dan menguruskan aku kerana aku terlantar, tidak boleh bergerak. Aku mempunyai seorang anak yang menjaga makan pakaiku dan menguruskan kerja-kerja harianku lah. Kemudian tetapi orang tua ni pun sambung, tetapi anak aku tidak kembali setelah 2-3 hari keluar untuk mencari makanan dan sebagainya, tapi tidak kembali kepada aku. Aku risau tentang keadaannya, adakah dia masih hidup ataupun dia dah meninggal dunia. Aku risau tentang keadaannya. Kemudian Abu Ibrahim pun bersetuju untuk membantu orang tua tersebut. Kemudian Abu Ibrahim keluarlah untuk mencari anak orang tua tersebut.
Sedang dia mencari dan mencari di padang pasir yang amat luas. Kemudian dia nampak segerombolan binatang buas yang mengelilingi sesuatu. Kemudian dia mendekati dan dia melihat satu tubuh yang telah dilapar ataupun dicari-cari dan dah dipotong-potong. Kesan daripada binatang buas tadi dan telah mencakar ataupun menggigit badan tersebut. Dan Abu Ibrahim pun pasti bahawasanya orang itulah anak orang tua tadi yang orang tua itu cari, sedang sebabkan oleh di situ hanya mereka saja yang duduk di kemah tersebut. Kemudian Abu Ibrahim pun terfikir, ya Allah, macam mana aku hendak menceritakan tentang anak orang tua ini kepada beliau, sedangkan beliau sedang menghadapi ujian yang amat dahsyat. Kemudian andai kata aku menceritakan berita ini, mungkin dia akan lebih bertambah sedih. Kemudian Abu Ibrahim pun terfikir ataupun terdetik tentang kisah riwayat Nabi Ayub alaihissalam tentang kebesaran ataupun keteguhan hati Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian Allah. Kemudian dia pun balik ke kemah orang tua tersebut. Kemudian selesai sampai Abu Ibrahim dalam kemah tersebut, orang tua pun berkata, wahai saudaraku, bagaimanakah kamu dapatkah berjumpa dengan anakku? Kemudian kemudian Abu Ibrahim tadi berkata, sebelum aku mengatakan selebihnya, aku ingin bertanyakan kepada kamu, pernahkah kamu mendengar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam? Orang tua tersebut pun berkata, sudah pasti aku mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian, adakah kamu mengerti ataupun faham tentang sifat kesabaran yang amat tinggi yang ada pada Nabi Ayub alaihissalam? Orang tua tersebut pun mengatakan, ya, aku amat faham dan aku amat mengerti tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Semasa ayatnya dia diuji dengan kemiskinan, dia diuji dengan kematian 12 orang anak lelakinya, kemudian diuji dengan penyakit kusta, sehingga dia dipinggirkan oleh masyarakat, oleh kaumnya. Kemudian selesai menerangkan kisah Nabi Ayub kepada Abu Ibrahim tadi, Abu Ibrahim pun berkata kepada orang tua tersebut, alhamdulillah, apa yang tuan hamba ataupun saudara katakan tentang kisah Nabi Ayub tu semuanya benar-benar berlaku. Oleh itu aku meminta secebis ataupun meminta sepis daripada kisah itu untuk kamu bersabar tentang apa perkabaran yang aku ingin sampaikan. Sesungguhnya anak kamu telah pun meninggal dunia. Setelah aku cari, aku mendapati satu jasad yang telah dilapah ataupun diterkam, atau dipotong-potong oleh binatang buas. Kemudian dengan nafas yang naik turun, orang tua tersebut pun berkata, alhamdulillah, anakku telah pergi meninggalkanku terlebih dahulu sebelumku, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan seorang anak yang berjasa kepada aku, dan bukan di kalangan orang-orang yang membuat maksiat. Kemudian dengan nafas turun naik, bermakna tandanya orang tua tersebut dah nak meninggal dunia lah. Sedang azab. Kemudian Abu Ibrahim pun mendekati orang tua tersebut dan mengajar orang tua tersebut untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian orang tua tersebut pun meninggal dunia. Kemudian Abu Ibrahim pun mencari jalan macam mana dia nak menguruskan jenazah orang tersebut. Kemudian Abu Ibrahim ni pun menutupi jenazah
orang tua tersebut. Kemudian dia keluar daripada kemah dan mencari bantuan. Kemudian ditakdirkan Allah ada beberapa orang melalui jalan tersebut dan Abu Ibrahim pun memanggil orang-orang tersebut, dan kelihatan daripada jauh orang-orang tersebut memakai baju yang kemas, seperti orang-orang kerabat diraja ataupun orang-orang kerajaan. Kemudian orang-orang tersebut pun hadir dan bertemu dengan Abu Ibrahim. Abu Ibrahim pun mengatakan kepada orang tersebut, wahai tuan hamba, inginkah membuat pahala atas jalan Allah? Kemudian orang-orang tadi pun mengatakan, ya sudah tentu. Kemudian Abu Ibrahim pun menceritakan, di dalam kemah tersebut ada seorang orang tua yang telah meninggal dunia, dan tidak ada orang untuk menguruskan jenazahnya. Maukah tuan-tuan hamba membantuku untuk menguruskan jenazahnya? Kemudian orang tadi pun sudah tentu. Kemudian Abu Ibrahim pun mengatakan, orang tersebut sementara anaknya telah meninggal dunia di bahang binatang buas. Kemudian dia lumpuh buta. Mendengar penjelasan Abu Ibrahim tadi, orang-orang tadi pun terkejut, lalu bergegas ke kemah tersebut, sebab dia mendengar orang yang meninggal dunia tu adalah orang yang buta, orang yang lumpuh. Kemudian sampai di dalam kemah, orang-orang tadi pun membuka sedikit selimut yang menutupi muka orang tua tersebut. Setelah membuka selimut tersebut dan menatapi wajah orang tersebut, orang-orang tadi pun menangis sambil berkata, ya Abu Kilabah, ya Abu Kilabah. Kemudian Abu Ibrahim pun merasa pelik, sebab apa orang ini menangis setelah melihat wajah orang tua tersebut. Adakah mereka kenal? Kemudian dia bertanya kepada orang-orang tadi, wahai saudara-saudaraku, apakah saudara-saudaraku mengenali si tua yang dah mati ini? Kemudian orang-orang tadi tersebut, ya kami amat mengenalinya. Si fulan ataupun yang si mati yang meninggal dunia ni merupakan dipanggil Abu Kilabah, merupakan seorang ulama. Seorang ulama itu ataupun sahabat Nabi yang hidup pada zaman tersebut. Satu-satunya sahabat Nabi yang hidup pada zaman tersebut. Dia merupakan ulama. Ulama untuk mereka lah. Kemudian dia pun orang tersebut menangis meratapi sebab kematian ulama mereka. Kemudian Abu Ibrahim tadi pun terkejut lalu menangis bersama-sama mereka, sebabkan dia dapat bercakap dengan ulama agung pada zaman tersebut. Kemudian orang-orang tadi pun bercerita sebab kenapa Abu Kilabah ni meninggalkan ataupun bermusafir dan tinggal di sebuah pondok tersebut. Diceritakan raja pada zaman tersebut ingin mengambil Abu Kilabah ni menjadi hakim untuk kerajaan, tetapi Abu Kilabah ni menolak, sebab dia tahu andai kata dia ambil tugas hakim, dia tahu dia takut dia tak dapat menyempurnakan tugas sebagai hakim, tidak dapat menurunkan ataupun meletakkan hukuman-hukuman yang adil, maka dia akan kehilangan dunia, dia akan kehilangan akhiratnya. Sedangkan dia merupakan seorang alim ulama. Kemudian dia lari, dia menghilangkan diri dan dia tinggal di sebuah kemah sehinggalah dia lumpuh dan buta dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada penceritaan ataupun perkongsian tentang sahabat Nabi Abu Kilabah ni, dapat kita simpulkan bahawa kesabaran yang amat tinggi yang ada dalam diri Abu Kilabah ni. Sebab ada lagi satu versi cerita, setelah selesai upacara ataupun mengafankan ataupun mengemumikan jenazah Abu Kilabah tadi, Abu Ibrahim balik bersama-sama orang tadi ke Madinah. Dan pada malam tersebut
dia bermimpi bertemu dengan Abu Kilabah tadi. Kemudian dalam mimpi tersebut, Abu Kilabah tadi mempunyai fizikal yang sempurna, tidak lumpuh, tidak cacat dan tidak buta dan sebagainya, dan memakai pakaian yang sangat indah. Kemudian Abu Ibrahim pun bertanya kepada Abu Kilabah, "Wahai Abu Kilabah, kenapakah kamu menyupai sungguh indah seperti ini?" Kemudian Abu Kilabah pun memberitahu kepada Abu Ibrahim tadi, "Sesungguhnya aku telah dimasukkan ke jannah di atas sifat kesabaranku, dan disampaikan kepadaku salam sejahtera ke atasku di atas sifat kesabaranku menempuhi ujian di dunia." Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah yang amat-amat indah. Okey, dapat disimpulkan di sini, andai kata kita bersabar, Allah dah menjanjikan syurga buat kita. Okey, untuk perkongsian kali ini saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan perempuan fadilat ataupun kelebihan orang yang bersabar. Orang yang bersabar, yang pertama sekali, tuan-tuan dan perempuan, bayangkan tuan-tuan dan perempuan mempunyai ujian yang amat besar. Okey, dan saya pasti sehingga saat ini pun kita masing-masing mempunyai ujian. Saya ada ujian saya sendiri, tuan-tuan dan perempuan ada ujian tuan-tuan dan perempuan sendiri. Okey, macam mana kita nak menanamkan sifat sabar dalam diri kita untuk kita hadapi ujian tersebut? Okey, yang pertama sekali adalah kita mestilah menanamkan dalam diri kita, okey, sabar adalah sifat mulia ataupun mahmudah yang mesti dimiliki oleh setiap individu. Okey, kita perlu menanamkan sifat sabar, okey, kepercayaan bahawa sabar itu merupakan sifat mahmudah yang perlu ada dalam setiap individu yang ada di muka bumi ini. Okay. Yang keduanya, untuk memiliki sifat sabar perlulah ada latihan yang berterusan. Okey, latihan yang berterusan melalui ujian yang kita lalui hari demi hari. Okey, contoh, saya bagi contoh hari ini. Okey, ada di antara kita mungkin bangun pagi rasa macam tak sihat, okey, demam. Okey, kita mestilah menerima itu adalah takdir Allah, dan kita pun berusaha untuk keluar dari ujian tersebut dengan pergi klinik untuk iktiraf, untuk mengambil ubat, okey, dan sebagainya. Okey, dalam pada kita iktiraf tersebut, kita mestilah selitkan sifat sabar, dan apabila kita selitkan sifat sabar dan kita mensyukuri dan kita meletakkan sabar itu, ujian itu sebagai salah satu nikmat yang Allah nak berikan kepada kita, insya-Allah dari secara automatik kita sudah melatih diri kita menjadi orang yang penyabar. Okay, dan insya-Allah andai kata kita menjadi orang penyabar, kita dapat menikmati ujian tersebut tanpa kita mengeluh dan menyalahi takdir dan sebagainya. Okay, yang ketiga, orang yang berusaha melatih dirinya bersabar akan terus bersabar adalah orang yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala memandang dengan pandangan rahmat. Okay, Allah amat menyayangi orang yang bersabar. Okay. Yang keempat, orang yang melatih dirinya untuk menjadi penyabar, as-sabirin, tidak akan disia-siakan oleh Allah dan akhirnya ditulis sebagai hamba Allah yang sabar. Maknanya andai kata kita terus melatih diri kita menjadi orang yang sabar, walaupun pada mulanya kita merupakan seorang yang panas baran, kita tak sabar, tapi contohnya kita pergi ke hospital. Okey, kita hospital seperti tuan-tuan dan puan tahulah, hospital merupakan satu tempat yang mempunyai pelawat yang agak ataupun amat ramai. Okay, kemudian kita pergi, kita tunggu nombor. Okay, kita dapat nombor, kita tunggu. Okay, kita orang yang ke-100. Okay, daripada kita orang yang ke-100, daripada contohkan katakan 200, daripada 200 orang. Maknanya kita perlu tunggu lagi 200, lagi 100 orang untuk kita masuk berjumpa dengan doktor.
Okay, ada di antara kita, malahan saya sendiri pun kalau kita tengok dalam situasi tersebut, kita tak akan sabar. Okay, lama tu 100 orang nak kita nak tunggu. Okay, kita akan rasa tidak sabar lah. Okay, dan itu adalah ujian buat kita. Okay, salah satu ujian buat kita, dan kita letakkan kesabaran kita dalam diri kita. Okay, kita laluinya, insyaAllah sedikit lama kelamaan kita dapat menjadi orang penyabar, dan seterusnya akan diangkat sebagai ataupun diiktiraf sebagai orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir, apabila seseorang dianugerahkan sifat yang sabar, okay, anda kata kita dah latih diri kita menjadi seorang yang penyabar. Saya faham untuk melatih diri untuk menjadi sifat penyabar, memiliki sifat penyabar amatlah payah. Okey, amat payah, tapi kita boleh latih, okay, sedikit demi sedikit secara berterusan, istiqamah. Okay, insya-Allah akan ada, insya-Allah akan sifat sabar yang sepenuhnya akan hadir kepada diri kita dan kita berlatih. Tak kira walaupun sikit demi sedikit, ia akan penuh juga. Macam air lah, kita ambil cawan, kita letak dekat titisan paip, titik demi titik, lama kelamaan cawan tersebut akan dipenuhi air. Macam tu juga dapat kita analoginya untuk sifat sabar ni. Kita terus berusaha untuk bersabar, kita terus latih diri kita untuk bersabar. InsyaAllah lama kelamaan sifat sabar tu akan hadir dalam diri kita lah. Okey, maka ketahuilah bahawa Allah maha memberikan kepadanya manfaat yang besar lagi luas. Selepas kita bersabar, mati daripada sabar, menjadi orang yang sabar dan tidak sebagai orang yang penyabar, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kepada kita 3 perkara. Okey, di atas kesabaran yang kita miliki. Okay, yang pertamanya masuk syurga tanpa hisab, ataupun kita dapat memasuki jannah Allah ataupun syurga Allah dengan cepatlah. Okey, contohnya di pada mahsyar. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan kita tahu, pada mahsyar ni kita dibangkitkan semula daripada mahsyar untuk menunggu hari perhitungan, untuk dihitung amalan kita, baik buruk amalan kita. Okay, kemudian dalam proses perhitungan tu amat lama tuan-tuan dan puan, dan keadaannya seperti yang tuan-tuan dan puan ketahuilah, okay, keadaan di pada mahsyar tu macam mana. Okay, dan anda kata kita mempunyai sifat sabar di dunia ni, maka kita akan dipermudahkan ataupun dipercepatkan proses hisab dan akan dimasukkan dalam syurga Allah tanpa hisab. Okay. Yang keduanya, diampunkan dosa-dosa yang lalu, dan yang ketiganya memiliki iman yang sejati. Okay, itu adalah 5 fadilat ataupun kelebihan orang-orang yang bersabar. Okay. Okay, insyaAllah itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada kali ini. Okay, saya memohon maaf andai kata ada kesalahan dari saya sewaktu menyampaikan ataupun berkongsi ilmu kepada tuan-tuan dan puan, dan saya berharap kita dapat melatih diri kita istiqamah untuk bersabar. Tak kiralah dalam apa jua ujian yang kita hadapi. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan, dan saya ingatkan kepada diri saya juga, okay, sesungguhnya ujian Allah tu, walaupun ujian Allah tu setinggi gunung, tapi rahmat Allah, okay, kepada orang yang bersabar adalah seluas samudera. Okay, maknanya anda kata walaupun besar ujian yang Allah berikan, tetapi anda kata bersabar, rahmat Allah yang ingin sampai turunkan kepada kita sangat-sangat besar, berlipat kali ganda daripada ujian yang diturunkan kepada kita. Okey, intipatinya untuk pelajaran hari ini, kita pastilah bersabar dalam apa jua ujian yang akan kita hadapi, yang telah kita hadapi dan akan kita hadapi untuk hari-hari mendatang. InsyaAllah saya harapkan perkongsian ini dapat kita dapat manfaat bersama, dan kita
dapat ataupun tergolong dalam golongan-golongan orang yang sabar, dan seterusnya akan dimasukkan ke dalam jannah Allah yang sangat-sangat indah, seperti mana kisah Abu Kilabah tadi, insya-Allah. Okay, sebelum saya menamatkan sesi perkongsian ilmu pada kali ini, izinkan saya untuk meminta bantuan dari sahabat tuan-tuan dan puan untuk menginfakkan harta tuan-tuan, tak kira walaupun RM1 kepada sekolah, supaya pihak sekolah dapat menguruskan madrasah Darul Mumtaz ni tanpa menghadapi sebarang orang kata masalah kewangan lah. Dan insya-Allah kami barisan pentadbir ataupun barisan guru-guru sentiasa mendoakan tuan-tuan dan puan, sedekah yang tuan-tuan dan puan berikan kepada pihak sekolah akan menjadi saham akhirat tuan-tuan dan puan, dan kami sentiasa mendoakan tuan-tuan dan puan sentiasa dilindungi Allah, dipermurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan bahagia bersama keluarga masing-masing, insya-Allah. Okay, mudah-mudahan berkat dengan sumbangan ataupun berkat daripada sumbangan dan zakat ataupun sedekah yang tuan-tuan sumbangkan kepada pihak sekolah, sikit sebanyak dapat membantu pihak sekolah dalam menguruskan sekolah Madrasah Darul Mumtaz ini, dan seterusnya dapat melahirkan ulama dan umarah sesuai dengan visi dan misi sekolah, insya-Allah. Okay, itu saja daripada saya. Yang baik daripada yang buruk datangnya daripada saya, dan yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik, kita tangguh sisi kita untuk kali ini dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Okay, dengan ini sekian, itu saja perkongsian untuk kali ini. Kita berjumpa lagi dalam masa yang sama esok hari dengan perkongsian yang lebih dengan ustaz-ustaz yang lain di masa mendatang, insya-Allah. Okay, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.